Sebab hiba mahupun kecewa. Itulah gambaran situasi yang dilalui oleh skuad hoki negara yang gagal menamatkan penantian 24 tahun untuk layak semula ke Sukan Olimpik. Oleh itu, bersama kita hari ini bagi mendapatkan rangkuman situasi keseluruhan yang menimpa skuad hoki negara bersama di studio iaitu rakan setugas Kal Nunis. Assalamualaikum Kal, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik Zaki, Suzana. Ada hoki, ada Kal. Ya, betul. Baik Kal, kita nak mulakan sebenarnya bagaimana Kal melihat senario bahawa Spirit Tigers gagal layak untuk Sukan Olimpik Paris 2024. Okey, baik Zaki dan juga Suzana. Ramai yang sudah pun menjangkakan penyudahnya sebegini memandangkan penurunan prestasi skuad hoki negara sejak menjuarai Piala Sultan Azlan Shah pada 2022. Namun, saya tertarik untuk kita ketengahkan satu sentimen di mana di sebalik kegagalan untuk pergi ke Olimpik buat tahun yang edisi yang ke-6 berturut-turut, sebenarnya ada masalah yang lebih besar yang membelenggu sukan hoki di Malaysia sebenarnya. Dengan liga kita berlangsung kurang daripada 3 bulan, ada yang 7 minggu, 8 minggu dan pasukan yang bertanding pun tidaklah kompetitif, hanya ada 1 dan 2 sahaja. Senario ini berbeza dengan pasukan-pasukan yang seperti jagoan dunia seperti di Eropah yang memiliki 7 pasukan dalam 12 pasukan terbaik di Olimpik Paris kali ini. Hanya ada satu saja slot kuota pasukan terbaik iaitu di India. Iaitu satu-satunya negara Asia yang berada di kalangan jagoan yang lainnya semua Eropah dan juga Pan Am Amerika seperti Brazil, Argentina dan juga Afrika. Satu senario di mana lebih besar bukan hanyalah kepada arus leverage tapi kepada struktur sukan hoki itu sendiri yang berlangsung bagaikan semi-pro macam amatur di peringkat kelab dan kemudiannya dipanggil untuk panggilan skuad negara. Saya lihat sendiri bagaimana kemajuan pemain-pemain ini, 7 dan juga 8 pemain sebenarnya berada dalam kesempatan utama yang dibentuk, diberi caps pertama di bawah Coach Arul sejak pada tahun 2020. Jadi ini satu kesinambungan yang positif, namun orang nak yang outcome, dia nak yang penyudahnya indah. Ada sebab kita gagal ke Olimpik untuk tempoh 24 tahun dan saya rasa ianya jauh melangkaui kesalahan yang dimiliki yang diletakkan terhadap Coach Arul, yang selebihnya lebih tertarik kepada bagaimana untuk mengembalikan kelompok pemain yang besar untuk kita pertaruhkan bermula dengan LA di 2028. 4 tahun sebenarnya cukup singkat untuk kita menterbalikkan defisit apa yang telah pun berlaku, tapi setidak-tidaknya KSM bakal ada satu perancangan untuk dikemukakan pada minggu hadapan. Jadi sekarang ini dah salah Kal tidak akan ke Olimpik Paris lah. Tidak. Kita akan lihat daripada Malaysia saja, melihat daripada kegagalan skuad hoki negara. Okey Kal, tadi Kal ada sentuh tentang sedikitlah mengenai apa perkara-perkara yang menyebabkan kegagalan itu. Mungkin boleh juga panjangkan sedikit solusinya untuk kita nak lihat semula kembalinya zaman kegemilangan sukan hoki ini. Mungkinkah bermula dengan Coach Arul sendiri ataupun barisan pemain ini, Kal? Okey, sebenarnya segalanya tertumpu kepada keputusan yang bakal diputuskan oleh Datuk Seri Subhan Kamal. Sebelum mereka terbang ke Oman, saya sempat bertanyakan kepada Datuk Seri, minta maaf, bukan saya inginkan, tetapi jikalau mereka gagal sekali lagi untuk ke Olimpik, apakah perancangan mengambil jurulatih dan juga kepakaran luar negara seperti yang dilakukan negara Asia lain seperti Korea, China maupun India. Namun dia kata sukar untuk menjawab soalan itu, namun walaupun mereka memiliki satu situasi di mana tidaklah memiliki satu bajet yang besar seperti sukan lain, meramalkan 12 juta untuk dalam tempoh setahun dalam menguruskan skuad hoki lelaki dan juga wanita, remaja dan juga hoki 5 sepasukan. Dan pun begitu, Datuk Seri Subhan Kamal tidak menolak kemungkinan besar untuk mengambil jurulatih daripada luar negara untuk menjadi kandidat seterusnya jikalau Coach Arul gagal di Paris. Namun segalanya akan tertumpu kepada perbincangan bersama dengan Coach Arul. Dalam masa yang terdekat ni saya dapat info harapnya adalah satu jalan penyelesaian yang terbaik yang saya katakan ini lebih daripada kesalahan terhadap Coach Arul dan juga pemain-pemain kerana sepanjang 3 tahun mengambil pasukan skuad hoki negara, Coach Arul hanya memiliki kurang 30 pemain dalam skuad utama dia. 30 orang. Dan berbanding dengan negara-negara lain seperti India, kalau Eropah tu terlalu jauh lah kita nak bandingkan kan. Mereka ada sekurang-kurangnya 50 pemain yang aktif. Awak tanya awal-awal tu Datuk Seri tak marah? Ada tak marah? Baik, Kal, kita sebenarnya nak tahu juga dari perspektif Kal lah.
Sepanjang daripada tahun 2020 sehingga sekarang. Okey. 1 kejuaraan dan 2 naib juara berjaya dihasilkan oleh Coach Arul. Adakah cukup atau bagaimanakah? Okey, dia punya KPI dia untuk layak Olimpik. So atas kertas gagallah projek yang ataupun KPI yang diletakkan terhadap Coach Arul. Namun persoalan yang lebih besar, mampukah KHM mengeluarkan satu dana yang cukup-cukup besar mengambil jurulatih daripada luar negara yang akan berbelanja hampir 500,000 hanya untuk setahun kerana mereka menggunakan nilai euro dan mata wang USD. Dan itu menjadi perbincangan. Kalau kita nak menamatkan khidmat Coach Arul, ianya memakan belanja kos yang sangat besar. So, yang dia punya modus operandi dia sebenarnya iaitu memiliki kualiti pemain. Kalau kita lihat daripada skuad hoki remaja yang lalu, tak ada siapa pun yang masuk dalam skuad negara. Itu menunjukkan betapa sukarnya, besarnya jurang pemain remaja dan juga pemain senior yang berada dalam skuad negara. So, saya rasa kalau kita bawa world class coach sekalipun, gagal, tidak mampu untuk mengembalikan prestasi skuad negara andai kata dengan kelompok pemain yang sama. Okey, pun begitu Kal, saya tetap nak mengetahui apa yang mungkin awak boleh dapatkan daripada Datuk Seri Subhan Kamal tu kan. Mungkin adakah calon-calon nama-nama daripada overseas seperti yang dikatakan tadi tu yang mungkin dikabarkan akan memikul tanggungjawab pada kerusi itu nanti kalau Arul tidak kekal. Okey, andai kata Coach Arul tidak bersama dengan skuad negara, kalau pengamal media di Malaysia ini, media cetak ataupun elektronik, mereka lebih gemar meletakkan nama seperti Coach Sarjit Singh. Yang ironinya pada ketika skuad negara mempunyai masalah dalam setiap kegagalan, beliau akan tampil untuk menjadi jurulatih. Saya fikir sudah pun ada senario sebegitu sebanyak 2 kali sebelum ini kalau saya tak silap. Begitu juga dengan nama seperti Steven Van Hoosen, walaupun ramai yang memperlehkan nama seperti ini, namun setiap kali ada masalah kucar kacir dengan posisi Mesti itu, dia akan muncul, mesti kan? dia akan muncul buat kali yang kedua, Betul sebuah kali juga. Namun siapalah saya untuk kita bicarakan mengenai berapa relevannya mereka ini, namun itulah nama-nama jurulatih tempatan yang kita ketengahkan oleh pengamal media. Namun saya nak ketengahkan juga, kita sebenarnya selain daripada pemain yang berkualiti yang besar, kelompok pemain jurulatih yang berada pengalaman di luar negara sangat kecil. Kita ada Coach Damal Raj bersama dengan Indonesia sekarang ini. Betul. Dan selebihnya hanya tertumpu di Malaysia yang sudah pasti kita tak ada connection yang besar bersama dengan negara Eropah yang lain. Sebab tu negara-negara lain tak nak bermain friendly dengan kita sebab kita punya ranking dah semakin jatuh. Dan saya rasa itu satu kesukaran lah untuk siapa pun nak bina balik skuad hoki negara ni. Kan mungkin kena call Coach Dharma, kod lah kan. Kod nak balik ke Malaysia balik ke? Kan Kal? Mungkin. Coach Rama. Baik, Zaki? itu dia sikit sebanyak perkembangan yang menarik saya kira daripada rakan setugas Kal Yunis. Terima kasih Kal. Terima kasih Kal.